topik today kita nak tengok tentang cara penyimpanan ubat. Okay, saya pernah ajar yang ni, tapi hari ni saya nak ajar lagi sekali. Okay, now siapa antara you all semua yang simpan ubat dalam peti sejuk? Okay. Doktor bagi ubat hari ni, ubat batuk sesama semua, balik rumah, lepas tu simpan dalam peti sejuk, simpan bertahun-tahun. So biasanya bila saya buka peti sejuk dekat rumah orang, buka pintu tu kan, dekat pintu tu, kat all the racks there, there'll be like ubat batuk, ubat sesama and all kind of syrup that is like from last year or 7 years ago. So who does that? Put up your hand. I think siapa yang tengok video ni 90% buat macam tu semua. Hi, good morning everybody, welcome. So today's topic is cara penyimpanan ubat. So what I want to tell you today is, sometimes patient datang kat saya, doktor anak saya demam, lepas tu saya dah bagi ubat demam dah. If you all notice, I always tanya dulu, ubat demam tu ambil bila? Atau beli bila? I will always ask this question because most of the time jawapan dia, itulah doktor yang doktor bagi hari tu. Yang doktor bagi hari tu. Then bila saya check dalam sistem, hari tu is actually 2 bulan yang lepas. Ataupun maybe some of them tahun lepas. Then this is kalau datang ke klinik saya. Kalau dia mungkin pergi ke klinik lain, contoh dia pergi like klinik lagi satu dulu ke, and then maybe dia pun tak ingat, dia ambil dekat klinik mana. So now this is wrong. This is so wrong. Kenapa? Number one, saya nak bagi tahu you all, ubat pula, tarik luput, expiry date dalam satu botol adalah untuk seorang doktor ataupun seorang farmasi jual kepada anda. So bila saya tanya kat patient, kenapa you all simpan lama sangat? Dan patient kata, kan tarik dia belum luput doktor. So I nak tanya korang hari ni, kalau korang pergi beli susu Dash Lady macam tu, satu kotak tu kan, tarik luput dia 3 September 2022. So you all buka susu tu hari ni. Boleh tak kalau tak habis minum, you simpan susu tu sampai 3 hari bulan 9 2022? Boleh ke? Cepat jawab kalau I tak dengar korang. So tak boleh because susu fresh yang you all beli tu, you have to finish within 3 days. Correct or not? Even though expiry date dia is another 1 year. Sama juga dengan ubat. I can see some comments here. Right, good morning. Yes, saya sudah breakfast. Terima kasih. So now let's see here. Manufacturing date, February 2019, expiry date February 2021. So this is for me to keep until 2021. Kalau for you, the moment you dah buka dah, rule number 1, selalu baca dulu storage condition dalam semua botol ataupun kotak tersebut. Mereka dah tulis dah, anda harus simpan dalam peti ais ataupun tanpa peti ais. Alright. So, number 1, first of all, kalau sirap tu, you dah buka dah, tak perlu disimpan dalam peti sejuk kecuali diberitahu oleh staff ataupun doktor ataupun dalam storage tu mereka tulis. Alright. Setengah doktor pun ambil ubat dari peti sejuk. Ilyas, I will come to that. Good one. Now, see, storage condition. Keep container tightly closed, store below 30 degrees. That means, mereka tak tulis simpan 2 degree, 3 degree. So, anda tak perlu simpan dalam peti sejuk. Understand? So, orang ingat dia simpan dalam peti sejuk boleh tahan lama. Simpan untuk setahun, 2, macam tu. Doesn't work that way. So, number 1, rule dia, tengok dulu expiry date dia, tapi lepas anda dah buka, sekali tu je. Contohlah, minggu ni anda batuk sesama kan. Lepas tu minggu depan, kalau dah tak batuk sesama dah, tolong buang ubat tersebut. Jangan simpan dalam peti sejuk. Number 2, jangan simpan dalam peti sejuk kecuali benda tu mereka suruh abang simpan dalam peti sejuk. Alright. So walaupun botol ni ubat radang, kita ada ubat demam dekat sini. So kadang-kadang ada klinik dia bagi yang lebih kecil. Kadang-kadang depa baby.
satu botol ni mahal kan. So I bagilah botol yang kecil sikit, murah sikit. Okay, even then tengok kat tepi ni biasanya kita akan tulis nama ubat, kita akan tulis expiry of the original, not the expiry for you to keep. Especially so kalau kami dah buka, kami akan buka sebelum nak bagi kat you all tau. So kami dah buka dah. So you pun kena simpan untuk minggu tu sahaja. Okay. Penyimpanan ubat ada 4 jenis. Okay. Suhu bilik, bilik macam sejuk sikit, hawa dingin. Okay. Lepas tu cold chain, okay, and also in the sejuk beku lah, okay, like that, okay. So now you need to know. Okay, contoh tadi Ilyas kata ada juga doktor yang ambil ubat daripada peti sejuk. Yes, kerana ubat tersebut harus disimpan dalam peti sejuk. So jika kami bagi anda balik rumah pun, anda perlu simpan dalam peti sejuk. So staff akan bagi tahu siap-siap. Okay, boleh. Right. Now let's look at the thing. Number 1, ubat yang biasanya kita simpan dalam fridge adalah 2 sampai 8 degrees. So dalam storage tu, dalam kotak tu ke, dalam botol tu ke, depa dah tulis dah simpan dalam antara suhu dia 2 ke 8. Okay. So bila dia tulis macam tu, biasanya adalah ubat seperti titik mata, ubat titik hidung, ubat titik telinga. Okay, ada setengah jenis sirap seperti sirap untuk gastrik, macam omeprazole sirap. Bukan ubat angin yang warna putih tu. Okay, ubat sirap omeprazole macam tu harus disimpan dalam peti sejuk. Jika anda tak pasti, silakan tanya kepada doktor anda ataupun staf klinik ataupun pegawai farmasi. Okay. Number 2, biasanya kurang daripada negative 10 to negative 20 biasanya adalah vaksin. Okey. Vaksin ni semua sebab tu doktor tak bagi awak beli vaksin balik rumah cucuk sendiri ke, kawan tolong cucuk ke, macam tu. Okey. What was I saying? So biasanya vaksin tu akan dicucuk oleh doktor sebab kita nak maintain cold chain. Cold chain tu bermaksud jika suhu tu berubah, okey, keberkesanan ubat tersebut akan rosak ataupun berkurang ataupun maybe it just gone off, efficacy dia doesn't work anymore. Okay, so next adalah 8 ke 15. 8 ke 15 degrees adalah suhu bilik, which is kebanyakan ubat. Okay, ubat demam. I think there's few people all asking about paracetamol. Okay, right? Okay, so dengar dulu. Okay, so like paracetamol, okay, ubat batuk biasa, ubat sesama, everything is suhu bilik kecuali ditulis di atas botol tersebut. Okay, alright. Capsules, antibiotics, ubat tahan sakit, semua disimpan pada suhu bilik saja 8 hingga 15 degrees. Okay, don't keep it in the fridge because there's no point. Okay, you keep it in the fridge. Now, ubat capsules, kalau anda tanya, semua expiry dia ada di bawah sini, macam dia macam ditekan macam tu inside here. Okay, so you see this one is bulan 3 2022. So capsules, even though you dah makan 1 atau 2, you boleh simpan lah capsule tu sampai expiry dia yang ada dekat bawah kat sini. Okay, alright. Now, next will be suhu yang macam bilik berhawa dingin macam tu. Okay, which is 8 ke 15, okay, capsules. Yang ni semua 15 ke 30 suhu bilik, 15 ke 30 suhu bilik. Yang 8 tadi, 8 ke 15 adalah capsules macam ni, like your vitamins, your supplements, benda yang berbentuk gel ataupun capsules. Okay, kena buang. Right, okay. So now, dah ada setengah jenis antibiotics. Okay, kebanyakan antibiotics adalah bentuk dia dalam powder dan dia akan diberikan the whole box to you. Okay, if you open, you will see there is a paper dekat dalam untuk anda baca apakah jenis ubat tersebut, nak bancuh dia macam mana. Okay, contoh biasanya klinik akan bagi tahu nak bancuh macam mana. Okay, now let's say this is powder. Biasanya antibiotics dia bentuk dia dalam powder. Okay, so then nurse akan bagi tahu, okay, campur ayat berapa banyak, lepas tu nak bancuh dia macam mana. Tapi most of the time antibiotik memang disimpan dalam suhu bilik yang baru tanpa dibancuh. Lepas bancuh kena letak dalam peti sejuk. So memang nurse akan biasanya bagi tahu, okay, okay, yang ni antibiotik nah, lepas bancuh, goncang, lepas tu kena simpan dalam peti sejuk. Kami akan bagi tahu macam tu. Okay, alright. So
It's very important untuk anda tahu simpanan ubat semua macam mana. Okay, right. Now, kenapa? Let's see. Why? Kita nak tahu why. Kita buat sesuatu, kita nak tahu why. Betul tak? Okay. Kenapa kita buka sesuatu botol tu, kita tak boleh letak dekat luar terlalu lama ataupun even dalam peti sejuk. Okay. Semua botol bila dia tertutup rapat, belum dibuka, okay, ruang atas ni, okay, biasanya akan ada gas like normal gases ataupun nitrogen ataupun udara yang bersih. Okay. For example, bila saya buka, I tak nak buka lah. Okay, bila saya buka macam ni, bila keluarkan cap tersebut, udara yang bersih ataupun gas nitrogen tersebut akan keluar. Pada waktu yang sama, kuman macam bakteria ke ataupun vape, we call it vape, air vapes, dia akan masuk dan duduk di dalam. Okay, just say yang ini kita simpan dalam peti sejuk, kan dia akan terkondensasi, akan ada bintik-bintik air kat dalam tu semua. Ini akan menyebabkan tempat pembiakan bakteria ataupun virus ataupun kulat. Which means that ubat yang tersimpan terlalu lama, jika diberikan, tak kisahlah dewasa ke budak ke, actually adalah racun. Sebab kita tak tahu dah benda tu berapa lama dan apa bakteria. Mata kasar memang tak nampak nah bakteria tu semua. Okay, alright. So I hope you are clear. So antibiotik ni kami simpan suhu bilik, tapi kalau anda bancuh simpan dalam peti sejuk. This is just secara sahaja. Setiap ubat anda harus cek dengan nurse ataupun dengan doktor. Okey. Ubat masuk punggung pula. Okey, seperti ubat demam baby ataupun ubat tahan sakit ataupun ubat tahan muntah. Okey. Selalu memang you guys akan tengok kami keluarkan daripada fridge. Memang kena letak dalam fridge dalam suhu dia 2 ke 8 degree supaya tidak lebur. Lagi you all bawa balik kan, limpang kat luar, lepas 2 hari buka benda tu lebur dah. Memang tak boleh pakai. Don't go and refrigerate it again and use it. Okay, right. So same goes to some macam vaginal pessaries. Okay, vaginal pessaries biasanya suhu bilik dia takkan lebur lah. Okay. Jika anda simpan dalam peti sejuk, ubat-ubat yang perlu disimpan tidak boleh disimpan pada pintu. Okey, sebab bila anda buka tutup pintu, suhu dia tidak stabil. It always changes. So we need to have suhu yang stabil. Biasanya dalam rak pertama ataupun rak kedua dalam peti sejuk. Okey. And jarakkan daripada makanan and everything, dan pastikan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Okay, let's look at questions. Ubat antibiotik, okey, 1 week saja simpan. Ubat air demam kahak sesama perlu disimpan atau buang? Buang, please. Just keep it for that 1 week yang anda tak sihat tu, lepas tu buang. Okay, bye.